Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Nur Izzati Khamis dari Malaysia Productivity Corporation MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ketiga. Kami bersama anda setiap Jumaat jam 3 petang di MPC Facebook Live. Stay tune! Menurut laporan 2021 OECD Economic Survey of Malaysia, penggunaan teknologi di kalangan syarikat di Malaysia memerlukan satu anjakan baru bagi memacu pertumbuhan produktiviti. Sehubungan itu, usaha pendigitalan perlu dilipat gandakan bagi mencapai tahap digitalisasi yang lebih tinggi ke arah peningkatan produktiviti. Selaras dengan ini, kami bawakan anda topik transformasi digital melalui MyReskill IoT. Kita akan sama-sama mendengar pandangan dari tetamu jemputan kita pada hari ini yang berusaha Dr. Mazlina Syafiee, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC, serta yang berusaha Teknologis Syed Zaini Putra Al-Jamalul Lail bin Syed Yusof, Pengarah Tech Capital Resources Sdn Bhd. Terima kasih Dr. Mazlina dan Teknologi Syed kerana sudi bersama dengan kami di dalam rancangan MPC Productivity Talk. Baiklah Doktor. Selaras dengan Teras 2 Malaysia Productivity Blueprint MPB, iaitu memacu inovasi dan pendigitalan dalam peningkatan produktiviti dan daya saing industri. Boleh Doktor terangkan lebih lanjut berkenaan MyReskill IoT? Okey, MyReskill IoT ni merupakan satu inisiatif peningkatan produktiviti yang dijalankan dan dibangunkan oleh industri sebenarnya. Dengan menggunakan pakai teknologi industri 4.0 iaitu Internet of Things dalam menyelesaikan ketidakcekapan kerja di enterprise. Program ini sebenarnya mensasarkan lebih kurang 5,000 enterprise tempatan di pelbagai sektor termasuk manufacturing, services dan agriculture. Dibimbing bagi memulakan perjalanan industri 4.0 melalui pengumpulan data daripada perkasasan IoT dengan kerjasama pusat teknologi di seluruh Malaysia lah. Ini seiring dengan peranan MPC untuk menjadi penghubung antara pusat teknologi dan juga enterprise bagi memastikan akses kepada teknologi yang lebih mudah dan luas dan memastikan pembekal memberi penyelesaian kepada permasalahan. Kita mengidentify pakar teknologi yang kompeten bagi membantu mereka menjalani digitalisasi di syarikat masing-masing. Program ini dibangunkan kerana kita menyedari tahap penggunaan teknologi yang masih rendah di kalangan enterprise, di mana dalam kajian daripada World Bank pada tahun 2021 yang menyatakan 1 daripada 3 syarikat di Malaysia mempunyai perjalanan pelan transformasi digital mereka. Oleh itu, program ini di samping memberi latihan dan bimbingan kepada enterprise untuk mengaplikasikan IoT melalui kit latihan yang kita bekalkan di premis masing-masing. Di samping itu, ia dapat juga memberi kesedaran kepada enterprise bahawa teknologi bukanlah mahal dan sukar diperolehi, malah mudah untuk diaplikasikan. Itu saja. Boleh Teknologi Syed terangkan siapakah yang terlibat dalam jaringan kerjasama pelaksanaan program ini dan apakah pula peranan pihak tuan dalam inisiatif ini? Okey, pertama kali terima kasihlah MPC kerana menjemput dan peranan saya ni sebagai syarikat T-Robots Sdn Bhd, saya boleh bagi kepada 3 lah sebenarnya. Yang pertamanya dalam mempromosikan industri 4.0 di SME ataupun PKS di Malaysia ni. Yang keduanya memberikan latihan dan coaching session untuk syarikat-syarikat ni, wakil-wakil syarikat mendalami bidang IoT lah, Internet of Things, yang berasaskan salah satu pilar terpenting dalam industri 4.0. Yang ketiganya, elemen yang antara yang terpenting untuk orang kata mengawal selia ataupun kata membantu para pekerja syarikat ni yang terdiri daripada engineer, technician, even operator level
untuk mereka mendalami IoT tersebut, dan towards at the end of the program ni mereka akan membina POC mereka sendiri. Maksud saya POC ni proof of concept. Dia ada satu projek yang perlu mereka buat berdasarkan kit training yang telah diberikan, yang dibekalkan oleh pihak MPC sendiri. So maknanya arti kata lain, setelah program ini terdiri pada 2 minggu sebenarnya. 1 minggu adalah coaching session di mana kita akan latih, akan training dalam bentuk programming berdasarkan alatan IoT yang telah diberikan, dan minggu keduanya adalah lebih kepada coaching session lah, di mana tiada training dijalankan tapi pihak industri atau wakil syarikat perlu membina POC itu, proof of concept tersebut, bagi mengaplikasikan konsep IoT di dalam syarikat masing-masing. Contohnya di dalam sektor perkilangan, contohlah Makcik Kiah saya ambil, dia boleh memantau proses perjalanan botol-botol kicap tu melalui aplikasi IoT itu sendiri, real time, pada masa yang bila-bila sajalah. Contoh pada masa pukul 2 dia akan tengok aplikasi apps dia yang dibina tersebut. Okey, kembali semula kepada Dr. Mazlina. Pada pendapat doktor, bagaimanakah program MyRescale IoT ini dapat dilaksanakan? Program ini secara dasarnya memberi penekanan kepada pengenalan penggunaan IoT. Pada masa yang sama, ia juga memberi bimbingan kepada enterprise ataupun syarikat untuk mengenal pasti isu ataupun permasalahan yang berlaku dalam operasi premis yang boleh diselesaikan melalui IoT. Aplikasi IoT ni dalam operasi dapat membantu mengurangkan kerja-kerja berulang dan tidak produktif seperti pemantauan dan kerja-kerja merekodkan suhu persekitaran kerja. Kita juga sensor yang dibekalkan ni adalah sensor asas yang boleh mengesan cahaya
kelembapan dan juga suhu yang diprogramkan mengikut kesesuaian dalam keperluan syarikat. Dan mungkin juga syarikat ni boleh request for the other sensor yang berkaitan dengan industri masing-masing, sebab semua industri tak terikat kepada sensor-sensor ini saja kan. So pelaksanaan program memberi penekanan tentang penyelesaian masalah, operasi perniagaan dan perbandingan. Kita membuat perbandingan seperti yang Tuan Syed cakapkan tadi, teknologi Syed cakapkan tadi, di mana dia diberi IoT dan dia akan membuat projek, ya, kita panggil POC, proof of concept project, di mana dia membandingkan sebelum dan selepas penerapan IoT dalam operasi yang akan kita ukur. Pendekatan ini sangat penting supaya para peserta dapat melihat bagaimana kepentingan dan merasai sendiri, ya, faedah dan penambahbaikan yang ditonjolkan oleh teknologi IoT dalam operasi perniagaan. Kami berharap dengan komitmen yang tinggi yang diberikan oleh peserta, pelbagai faedah yang dapat dimanfaatkan oleh peserta lah, ya, melalui penyertaan program ini. Para peserta akan berpeluang untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan perusahaan yang seterusnya mampu menjana keuntungan yang lebih tinggi. Kos dan masa operasi juga dapat dikurangkan, terutama melalui pengurangan kebergantungan kepada sumber manusia bagi menjalankan aktiviti yang tiada nilai tambah. So konsep ini sebenarnya lebih kepada, kalau kita tengok, sama juga dengan Lean, Lean ke Kaizen Productivity Improvement, di mana ia dapat meningkatkan, menambah baik proses-proses sedia ada dengan lebih cekap. So di samping itu, persekitaran yang lebih optimum akan mampu dicapai, di mana seterusnya dia mengurangkan pembaziran, terutama kepada tenaga, pembarian tenaga, ya, sebab kita boleh ukur kadar penggunaan energi ataupun tenaga di sesuatu kawasan, dan juga kita boleh mengurangkan kadar kerosakan barangan, okay? Kami oleh itu kami mengalu-alukanlah seluruh enterprise PMKS untuk berdaftar dengan kami, terutama melalui pusat-pusat teknologi yang telah kami lantik, dengan melayari website. Dekat situ semua ada. Kat website tu kita ada semua teknologi center, dan anda boleh klik sahaja untuk mendaftar dengan kami, ya. Dan dengan melayari laman web iaitu www.wayup.my. Ya, dengan itu kita sama-samalah cuba membantu industri untuk bergerak langkah ke arah industri 4.0. Okey, soalan terakhir saya kepada guest speaker kita hari ini, teknologi Syed. Boleh teknologi Syed terangkan ataupun berikan sedikit penerangan kepada industri di luar sana, bagaimana program ini dapat meningkatkan produktiviti pada industri serta apakah manfaat yang dapat diperolehi kepada industri? Okey, bagi menjawab soalan Puan Izzati, program MyReskill ni dari MPC bersama-sama dengan Pusat Teknologi seperti kami bertanggungjawab untuk, dalam kata lain, untuk upskill dan reskill tenaga-tenaga pekerja yang sedia ada, yang berada di dalam syarikat-syarikat SME atau BKS yang sedia ada di Malaysia ni. So mereka diberi peluang untuk real experience konsep of IoT ni, Internet of Things ni, untuk diaplikasi dalam bidang, dalam syarikat-syarikat masing-masing. Contohnya berdasarkan experience kami ada melatih SME dari sektor daripada perkilangan, perbuatan, healthcare, even oil and gas pun ada. So tapi dia melibatkan, orang kata, services of manufacturing lah, yang berdasarkan SME khususnya. So manfaatnya, mereka boleh meningkatkan productivity by reskill and upskill diri masing-masing, khususnya para engineer dan technician yang join program MPC ini. Dan seterusnya, dari erti kata lain, dia boleh meningkatkan, kalau kata term manufacturingnya, OEE dia, operational efficiencies, di mana kadar target untuk kita baiki OEE kita ni dalam kilang-kilang atau syarikat at least 30%. Dia punya, orang kata, borderline dah lah. So that benda tu dia boleh menjadi penambahbaikan pada operasi syarikat tu sendiri, di mana ROI tu mudah dicapai, return of investment ataupun pulangan pelaburan tu, daripada conventional way sebelum ni adalah dalam contohnya 3 tahun, tapi berdasarkan implementasi IoT ni ia menjadi lebih cepat dalam 2 tahun, dalam kadar 30% lah khususnya. So saya boleh juga berkongsi pengalaman kami dalam melatih
para syarikat SME dan PKS ini di seluruh Malaysia ni, contohnya dia boleh meningkatkan OEE mereka sendiri dari segi, saya ambil konsep Makcik Kiah lah kan, senang. Makcik Kiah ni dia ada dalam sektor pergelangan kicap, F&B lah, food and beverages, dia proses kicap. Ya, sebelum ni kicap ni sebelum dibungkus dia akan melalui satu sistem conveyor system lah kiranya kan. So manusia akan mengira lah sebelum ni manually. Jadi manusia ni terdedah kepada kesalahan ataupun human error lah. Kadang-kadang dia penat, kadang-kadang ni. So dia akan membuat benda tu ada some error, ada pulangan yang tidak baik pada syarikat sangatlah. Tapi melalui aplikasi IoT ni, melalui sensor yang diperkenalkan, sama ada menggunakan infrared sensor ataupun sensor cahaya, hanya perlu diletakkan satu unit saja di hujung sebelum sampai ke tempat pusat kotak tu, pembukusan tu. So automatically Makcik Kiah ni kalau dia berada di Amerika sekalipun, dia akan dapat memantau real time aplikasi IoT ni. So dia tahu pukul 2 dia tahu kilang kicap dia telah memproses 1000 unit. Pukul 4 dia jadi 8000 unit. Contohlah ya. So tapi kenapa pukul 5 jadi 8500? So ada something happen dia kata. So real time dia boleh call dia punya executive ataupun pegawai manager dia akan tanya kenapa berlaku begini. So yang benda ni ROI dia lebih cepat because dia punya tindak balas tu lebih cepat. Real time data. Itu dari segi simple application of IoT lah. Dalam kilang Makcik Kiah ada satu mesin saja. Tapi di dalam sektor yang lebih besar, dalam SME, contoh Makcik Kiah ni dah purchase 10 unit mesin, kan? Mesin kicap, kan? So nak monitor 10 mesin kicap ni, kita perkenalkan konsep IoT ni dalam setiap mesin tu. So ada 10 unit IoT system. So bila dah ada 10 unit IoT system ni, kita akan orang kata selaraskan sistem pemantauan dari segi dashboard yang kita bina, dan dashboard ni dia customizable. Maksudnya dia boleh pakai, dia boleh mengikut requirement customer tu sendirilah. So dia boleh tengok kesihatan mesin-mesin tersebut. Saya maksudkan kesihatan ni maksudnya mesin dia ada 10 mesin A, B, C, D, E, F, G contohnya. So dia tahu mesin G kenapa dia down. Dia tahu real time. Mesin A kenapa dia down. Dia tahu real time lah kiranya. In a way kita panggil sistem pemantauan asas ni sebagai MES lah, Manufacturing Execution System, which IoT is one of the main element dalam MES ni. MES kita panggil. MES dan ERP lah kalau dalam manufacturing. So industri boleh guna pakai IoT ni sendiri dengan orang kata mencuba sesuatu yang mudah dahulu, dan kemudian later on dia akan menggunakan yang lebih orang kata sesuai dengan aplikasi kilang-kilang mereka sendirilah. Contoh dia oil and gas, dia perlukan industrial punya controller ya ataupun kalau dalam bidang-bidang yang memerlukan suhu tinggi, dia memerlukan sensor yang lebih efisien ataupun tahan panas. So aplikasi ini tidak IoT ni tidak saja terdedah pada apa yang diberikan MBC, tapi ia boleh ditambah baik di kemudian hari. Itu baiknya program ni pada industri. At least one of the pillar of I 4.0 ni dia orang dah orang kata dah experience, real experience, dan menambah baikkan dia orang punya ROI lah, pulangan pelaburan di masa hadapan, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mazlina dan tetamu jemputan kita pada hari ini, Teknologi Site, di atas penerangan serta perkongsian yang bertajuk Transformasi Digital melalui MyRescale IoT sebentar tadi. Sekali lagi, pihak MPC mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu jemputan kita yang berusaha Dr. Mazlina Syafiee, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC, serta yang berusaha Teknologi Site, Zaini Putra Al-Jamalulail bin Said Yusof, Pengarah Tech Capital Resources Sdn Bhd. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Diharapkan apa yang telah dikongsikan tadi memberi manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.